So tuan-tuan, pada usia 98 tahun, siapa sangka seseorang bernama Tun Mahathir boleh disiasat. Dia nak saman satu hal lah, tapi sekarang disiasat. Kita baca kertas siasatan Dr. M siap dirujuk Peguam Negara. Polis melengkapkan kertas siasatan terhadap Mahathir Mohamad berkaitan dakwaan menghina institusi raja. Sesama polis Nursiah Saudin berkata kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara minggu depan selaras peruntukan undang-undang. Polis melengkapkan siasatan terhadap Mahathir kerana kes penghinaan institusi diraja. Kertas siasatan akan dirujuk pada Peguam Negara selari peruntukan perkara 145 Pasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Dia memaklumkan berhubung isu proklamasi orang Melayu, katanya. Baik. Polis masih dalam peringkat siasatan dan akan merakam percakapan Presiden Abdul Adil Awang serta timbalan Ketua Pugi Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy. Semalam Bukit Aman memaklumkan pihaknya merakam percakapan Mahathir di Yayasan Al-Bukhari Ibu Negara. Hadi pun akan kena siasat, P. Ramasamy pun akan kena siasat. Baik. Dalam masa yang sama, polis siasat Mahathir ini, Afif kata, pemimpin PH hipokrit, dia kata. Setiausaha Badan Perhubungan PN Selangor, Afif Barhadin percaya pemimpin bersikap zalim dan hipokrit kerana pihak polis menyiasat bekas Perdana Menteri menggunakan Seksyen 124 Kanun Kesiasaan. Merujuk kepada laporan siasatan terhadap Mahathir, aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen, Afif berkata, tindakan polis itu satu ugutan yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada seorang negarawan yang lebih tua. Seksyen 1248 jelas merupakan peruntukan yang menindas, tidak demokratik, yang membenarkan penahanan jangka panjang tanpa bicara di bawah peruntukan SOSMA. Ia berulang kali dikutuk oleh pimpinan Pakatan Harapan selama ini ketika mereka menjadi pembangkang. Sekarang setelah berkuasa, nada mereka berbeza. Afif berpaling tadah daripada PKR. Okey. So dia ditahan di bawah 124 Kanun Kesiasaan. 124B di bawah Kanun Kesiasaan adalah tangkapan di bawah peruntukan SOSMA. Dia dulu tangkap orang di bawah SA kan, sekarang dia tangkap bawah SOSMA. Kenapa SOSMA, tuan-tuan? Dia bukan isu SOSMA sangat. Isu dia sekarang ini, dia mempertikaikan raja-raja dalam ucapan beliau, kan? Kalau dengan isu Adi laju je korang dulu Sekarang ni nak cakap apa? Nak sokong pula. At least aku malah nak komen pasal aku punya kes kan. Saya dilarang untuk komen pasal saya punya kes. But point ni sekarang ini, siasatan sekarang ini dilakukan. Afif kata tak demokratik, doesn't matter. Statement itu dah dibuat, 3R itu dah dibuat. Dia menyentuh tentang soal royalty, itu telah dibuat. Dan kita kena ingat, Mahathir ni antara orang yang lantang mengkritik dan menghina raja, Kesultanan dan juga Majlis Raja-Raja. Itu antara orang yang sangat kritis dalam menghina Majlis Raja-Raja. Now, persoalan utama macam saya kata tadi kan, tadi saya bawa kerusi pasal Mahathir. Kenapa penting untuk dia nak bersama dengan Bersatu, penting untuk menang pilihan raya akan datang. Dia dah tahu dah, dia tidak lagi mempunyai immunity. Dia memang tak ada immunity pun di dalam undang-undang. Tetapi sebenarnya dia nak cerita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih mempunyai sifat pemaaf terhadap Mahathir ni. Masih ada lagi. Sebab itu bila orang kata tangkaplah Mahathir, dakwalah beliau dan sebagainya, Anwar tak nak respon. Ataupun bukanlah Anwar tak nak respon, tapi tindakan tidak diambil atas dasar antaranya, pertama dia negarawan, kedua dia dah tua. Udahlah. Tetapi sikap yang takhir ni melampau. Dia mencabar diri dia. Bila Afif kata itu tak demokratik, dia yang mencabar diri dia. Kita selama ni kita tahan, PMX tahan 7 bulan ni, jangan, tak ada apa-apa, tak ada tindakan. Dia cakap lah macam-macam. Dia cakap itu, cakap ini, pun PMX tahan. Walaupun ada kes, PMX tahan. Tapi bila dah sampai satu peringkat, semua orang ada hadnya. So akhirnya bila dia ada had, ambillah tindakan. Bila dia ambil tindakan ni, kenapa bising? Dia tak tahu undang-undang, dia bekas Perdana Menteri. Bukan sekali, 2 kali. Bukan dia tempoh 5 tahun, 22 campur tahun 20 campur 22 bulan. Tetapi tindakan itu memang dia sengaja mengundang malapetaka, kita kata. Sama juga tadi bila kita kata kes saman sivil tadi kan. So akhirnya dia sedar dia jatuh dalam permainan dia sendiri. Dia jatuh di dalam permainan dia sendiri. So hari ini saya bangkitkan isu ni 2-3 kali. Dan saya kata, dulu saya cakap bahawa ada kepimpinan PAS yang terlibat bila sampul itu dibawa. Ingat Sekarang sudah
terbongkar satu. Kita kena ingat, sampul tu bukan nipis tuan-tuan. Sampul tu tebal. Baik, kita baca sebelum saya cerita tentang sampul tu. Alright. Perjualan tanah di Terengganu cuma isu kecil, boleh difahami rakyat. Difahami rakyat. Ahmad Samsuri Mokhtar menganggap perjualan tanah kerajaan kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Rakyat Terengganu bukanlah satu isu. Menteri Besar Terengganu menjelaskan segala prosedur yang ditetapkan dipatuhi semasa proses jual beli, sambil mendakwa isu berkenaan sengaja ditimbulkan dan disensasikan pihak tertentu. Isu harmoni antara lain kerana pilihan raya negeri semakin dekat. Ahmad Samsuri berkata dia tidak faham mengapa dijadikan oleh isu. Tidak faham. Dia tidak faham, aku bagi dia faham lagi. Saya pun tidak faham kenapa ia menjadi isu. Proses yang dijalankan dalam isu itu dibuat mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada di Terengganu. Tapi biasalah, zaman pilihan raya macam-macam benda akan keluar. Cacing dalam bumi pun akan keluar. Oi, dia ingat rakyat sekarang ini bodoh ke? Katanya, Ahmad Samsuri sebelum ini menghadiri majlis menandatangani memorandum. Okey. Dia kata semua prosedur diikuti. Saya bagi tahu tuan-tuan, Akta Rasuah tidak melihat prosedur. Akta Rasuah melihat kepentingan. Okey, saya ulang. Akta Rasuah tidak melihat prosedur. Akta Rasuah melihat kepentingan. Saya bagi contoh. Katalah contoh. Menteri A meluluskan satu projek mengikut prosedur dan projek itu diluluskan dan diberikan kepada anak Menteri A di atas kapasiti dia sebagai menteri. Soalannya, adakah itu rasuah? Itu rasuah. Kenapa? Prosedur semua betul apa? Prosedur apa? Prosedur kewangan, ada MOF, ada CIDB, ada apa orang kata, masuk tender, ada, dia semua ikut prosedur betul. Company dia berdaftar. Tapi isunya dia bagi projek itu kepada company anak dia dan dia menteri yang meluluskan. Adakah itu dipanggil, dikategorikan sebagai suapan ataupun sebagai rasuah, sebagai suapan, penyalahgunaan kuasa? Jawapannya ya. So dia bukan isu prosedur. Sekarang ni Menteri Besar berhujah isu prosedur. Dia kata prosedur betul. So apa masalahnya? Rasuah tak tengok prosedur, tuan-tuan. Prosedur betul macam mana sekalipun, elemen kepada rasuah adalah menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri atau keluarga. Sama ada memberi kelebihan ataupun mengurangkan sebarang kesakitan ataupun, ialah, contohnya dia lepaskan daripada hukuman dan sebagainya. Benda itu pun dikira sebagai salah guna kuasa dan rasuah. Suapan. Tak. MB Terengganu ni dia cuba nak mengecikkan pemikiran orang Terengganu. Yang dah kecil. Dia cuba nak mengecikkan, dia cuba nak memantul dan memandulkan. Kalaulah orang percaya apa yang MB tu punya alasan, aku tepuk daya. Saya hari tu saja bawa cerita, tuan-tuan. Saya throw. Saya nak tengok apa respon MB. Saya ingatkan intelligent lah respon dia, kan. Ini dia kata kami ikut prosedur. So apa isu dia? Saya bagi tahu MB isu dia apa, MB. Baiklah. Katakanlah MB, bukan katakanlah, dah berlaku dah pun. Pada tahun 2020 tanah itu di-value, tahun 2019 tanah itu di-value, dinilaikan bernilai 29 juta lebih. Okey, itu nilaian dia. Kemudian 2020 Jabatan Tanah kata tak recommend untuk dipindahkan kepada Khairunisa. Tak recommend. Dia tak recommend. Pengarah Jabatan Tanah. Tapi MB luluskan juga. Di mana kelulusan itu dengan nilaian premium 500,000. Sedangkan premium kalaupun harga pasaran 5 juta ringgit. Nah, 5 juta ringgit, 500,000, saya tanya soalan. Kalau MB 500,000 tu, boleh tak MB transfer kat saya? Saya tak nak 500,000. Saya nak 600,000, boleh tak? Tak apalah, saya up 100,000. Boleh tak? Mampus MB tu tak nak bagi kat saya. MB saya bagi 600. Khairunisa bagi 500. Saya lebih lagi, bagilah kat saya. Kenapa tak nak bagi kat Iswardi? Alah, sebab apa? Khairunisa tu siapa pengurusinya? ISTERI, Isteri. Siapa? Isteri MB. MB mana? MB Terengganu yang meluluskan. So ada kepentingan, ada konflik kepentingan tak? Ada konflik of interest tak? Jawapannya ada. So kalau ada konflik of interest, isu tak? Isu.
Tak, kalau dia transfer, okey, kami ikut prosedur dan kami jual dengan harga 5 juta. 5 juta. Premium kami 5 juta. Kami ikut harga pasaran. Okeylah. Kita mungkin tak pertikaikan juga, tapi yelah, 5 juta harga pasaran pun kita nak argue tu agak payah. Tuan-tuan, saya nak cerita, Lim Guan Eng jual rumah dia bawah daripada harga pasaran, kena tau. Kan dia kena? Baru ini kan masih dah kena dalam siasatan. Lim Guan Eng jual rumah bawah harga pasaran boleh kena. Bawah pasaran dia 2 juta je kot. 2 juta je bawah harga pasaran. Daripada 4 jadi 2, lebih kurang macam tu kalau tak silap saya. Yang ini 5 juta ke 500 ribu. Itu 4.5 juta bawah pasaran. Dan nilai tanah tu 29 juta. Meaning, kalau Khairul Nisa dah sign dapat 500 ribu tu, dia jual esok hari 30 juta tolak 500 ribu, dia untung 29 juta 500 ribu atas angin, tuan-tuan. Saya diam sekejap supaya ayat saya tadi sing dalam otak. Boleh sing dalam otak, tuan-tuan. Nampak? Nak absorb. Takut nanti saya bagi walaupun semua macam jam. Macam rotinan lah. Pam jam. Tak pun buffering. Buffering. Kan? Sebab dia punya kepercayaan dia dengan logik dia sekarang ni bercanggah. Takkanlah orang PAS sebodoh itu. Bukan kali pertama dia buat tau. Ini kali kedua. Kali pertama dulu Haji Hadi yang buat. Kepada koperasi Kojiwa, whatever nama koperasi tu, yang mana ahli lembaga pengarah dia setiausaha politik dia sendiri. Masa itu dia jual harga 300,000 premium 300,000, sedangkan value tanah masa tu 8 juta. Yang tu dia tak lepas tu, sebenarnya dia boleh kena tu. Tapi tak tahu lah. Ini orang PH Terengganu dengan UMNO Terengganu lah kena ambil peluang ni buat laporan polis, buat laporan SPRM. Tolonglah, janganlah harap suara dia buat. Boleh Okay.